Tapi bab makan kita tak ikut Al-Quran. Semaya ikut Al-Quran. Sedihnya bila naik makan tidak ikut Al-Quran. Dan kita ditipu oleh syaitan. Jadi bila kita makan, makanlah seperti yang diajar oleh Al-Quran dan Nabi kita. Cara makan Rasulullah SAW ada banyak cara makan Rasulullah. Salah satunya adalah Nabi berhenti sebelum kenyang. Dan dia tidak makan melainkan lapar. Sabda Rasulullah SAW, kami adalah kaum yang tidak akan makan melainkan kami lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tengok Nabi. Dia tak makan kalau tak lapar. Sebelum kenyang tu dia berhenti dah. Perut kita ni sebenarnya kita kena berhenti sebelum kenyang. Sebab apa? Sebab otak kita ni dia lambat terima isyarat kenyang daripada perut kita. Perut kita sebenarnya kenyang dah, tapi isyarat tu lambat dihantar ke otak. Lambat dihantar ke otak. Jadi sebab itu kalau kita nak tunggu rasa kenyang, sebenarnya dah lebih daripada keperluan tubuh kita. Dah kenyang 10 minit dah baru kita isyarat tu sampai kepada otak. Jadi betul lah apa yang Nabi kita kata. Nabi mengajar supaya isi makanan dalam perut itu hanya 1/3 sahaja daripada perut kita. Sabda Rasulullah SAW, tiada bekas yang lebih buruk yang harus diisi seseorang anak Adam melainkan perutnya sendiri. Tetapi jika ia terpaksa mengisinya juga, maka isikanlah 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan minuman, dan 1/3 dengan udara. Jadi kita bagi perut kita 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan minuman, 1/3 dengan udara. Nah, ini yang betul. Kebanyakan kita ni makan sampai tidak ada ruang udara dalam tubuh kita. Habis udara keluar sampai sedawa tu sebenarnya udara dah keluar. Habis dah udara. Tidak ada dah 1/3 udara dalam perut kita. Dah. Jadi jangan makan sampai sedawa. Itu dah lebih sebenarnya. Itu contoh yang pertama, iaitu makanan berkhasiat, iaitu kumpulan nasi, roti, mie dan tepung. Berapa banyak nak makan secara sederhana, jangan makan berlebihan. Kumpulan makanan yang kedua, makanan yang berkhasiat ialah kumpulan sayur, sayuran dan buah-buahan. Kumpulan ini sangat penting kerana dia kaya dengan vitamin, mineral dan serat. Dalam sayur dan buah ni banyak vitamin, banyak mineral, banyak serat. Dia punya tugasnya ialah untuk menjauh penyakit. Kalau kita ambil banyak vitamin, mineral dan serat ini, tubuh kita segar, gagah. Payah kena sakit, payah kena sesemua, payah kena penyakit itu, penyakit ini payah kena. Kalau kita makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Berapa banyak kita makan? Sains mengatakan sekurang-kurangnya 2 sajian buah satu hari dan sekurang-kurangnya 3 sajian sayur satu hari. Ini sains kata. 2 sajian buah banyak ada, 2 butir. Pisang sebutir, 1 saja. 5 sebutir, 1 saja. Buah nanas keping, 1 saja. Buah ciku ataupun buah sawo nila sebutir, 1 saja. Jadi pilihlah yang mana-mana. Pisang sebutir ataupun timus juga. Jadi cukupkan 2 sajian satu hari. Itu sains kata. Ataupun makan pisang 2 butir, cukuplah satu hari buah. Berapa banyak sayur kena makan? 3 saja. 3 saja banyak mana? 3 senduk. 3 senduk kena makan sayur satu hari. Supaya kita cukup dengan vitamin, dengan garam galian, dengan serat. Ini penting. Dan sayur dan buah ni banyak khasiat. Banyak khasiat sungguh. Hari ini kebanyakan penyakit ni disebabkan tak cukup. Tak cukup buah, tak cukup sayur. Itu yang berwarna. Jantung kita berwarna, hati kita berwarna, buah pinggang kita berwarna. Sebab tak cukup buah dan sayur. Sayur dan buah kaya dengan vitamin, dengan mineral, dengan serat. Dia tidak ada kolesterol, kosong kolesterol, hampir tidak ada lemak. Makan banyak pun dia tidak akan jadi masalah penyakit. Itu kajian sains. Kalau makan banyak boleh menurunkan kolesterol dalam tubuh kita, turun lemak dalam tubuh kita, dapat mencegah berbagai penyakit kronik, dapat mencegah penyakit jantung.
kencing manis, barak dan lain-lain penyakit. Dapat meningkatkan ketahanan tubuh kita, kuman masuk, kuman akan mudah dibunuh, payah kena sakit, payah demam, payah sesemut, sihat, panjang umur insya-Allah kalau makan banyak buah dan banyak sayur. Okey, ini kajian mendapati buah dan sayur kaya dengan antioksidan. Antioksidan ni vitamin A, vitamin E, vitamin C, ini zat-zat yang sangat baik untuk mencegah penyakit kronik, dan misalnya penyakit barak, penyakit jantung dan lain-lain. Ini sangat bagus. Ini daripada kajian. Makan banyak buah dapat mencegah penyakit jantung dan stroke. Ini kajian sains. Orang yang makan banyak buah dan sayur setiap hari menunjukkan 20% lebih rendah terhadap risiko penyakit jantung dan stroke berbanding dengan orang yang tak makan sayur ataupun kurang makan sayur. Jadi dia 20% tu kebarangkalian nak kena tu lebih kena. Okay. Dapat mencegah penyakit diabetes, penyakit kencing manis, payah kena penyakit manis. Apa? Bagi orang yang suka makan buah dan sayur, ini kajian sains. Okay. Penting untuk prestasi otak. Kajian di Jerman dan Kanada mendapati pelajar-pelajar yang banyak makan buah dan sayur mempunyai prestasi otak yang lebih baik berbanding dengan pelajar yang kurang makan buah dan sayur. Ini penting pelajar-pelajar. Kalau kita perhatikan pada hari ini anak-anak pelajar-pelajar tak suka makan buah, tak suka makan sayur. Kalau ada sayur dia tepi-tepi, letak tepi, dia tertinggal, membazir saja. Dia tidak pandang sayur dan buah. Kalau ini perlu diubah sebenarnya. Pelajar-pelajar kena ambil benda ni. Sini buah-buahan dan sayur adalah satu kumpulan makanan yang sangat penting. Bukan sahaja penting untuk kesihatan fizikal, tapi otak kita. Jadi kena ambil, kena ajar. Mula-mula tak sedap, lama-kelamaan dia akan sedap. Okay. Islam menggalakkan makan buah-buahan. Firman Allah SWT bermaksud, dan mereka memperoleh di dalamnya, yakni syurga, segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Surah Muhammad ayat 15. Dalam Al-Quran banyak sangat disebut nikmat dalam syurga. Banyak. Kalau tak salah saya, lebih daripada 10 kali disebut nikmat dalam syurga. Allah menyebut ada disediakan buah-buahan. Ini merupakan satu simbolik, satu perkara yang Allah ceritakan kepada kita bahawa buah itu adalah makanan yang baik, disediakan untuk ahli syurga. Jadi sebab itu pentingnya kita makan banyak buah dalam kehidupan kita harian. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang memakan 7 biji kurma setiap hari akan membunuh kuman dalam badannya. Riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. 7 biji kurma setiap hari, payah kena penyakit, kuman boleh dibunuh. Dan kurma, buah yang sangat baik. Jangan tunggu boleh puasa sajalah. Hari ini pun baik kita amalkan selalu makan buah kurma 7 biji setiap hari. Rasulullah SAW suka makan sayur dan buah. Banyak hadis-hadis menerangkan Nabi kita ni dia suka makan buah dan sayur. Antara sayur kesukaan Nabi adalah labu. Sayur labu ada disebut timun Nabi makan. Dalam sebuah kisah, ada seseorang yang mengundang Rasulullah SAW makan. Diceritakan oleh Anas. Anas bersama dengan Rasulullah diundang makan oleh sahabat. Jadi beliau berdua ni dihidangkan dengan keris labu. Lalu Rasulullah SAW makan labu itu dengan begitu suka sekali. Tetapi Anas dia tidak suka pada labu. Melihat pada Rasulullah suka pada labu, jadi sejak hari itu dia kata, sesudah itu aku selalu menyukai labu. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah suka makan sayur. Abdullah bin Ja'far berkata, saya melihat Rasulullah SAW memakan buah kurma basah bersama dengan sayur-sayuran. Jadi Nabi kita dia pandai pilih makanan. Dia makan buah-buahan, dia makan sayur-sayuran, dan Nabi kita suka pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi sebab itu Nabi kita sihat. Dan Nabi kita dia tak kena penyakit yang berat-berat, tak pernah sakit.
Itu kumpulan kedua, sayur, sayuran dan buah-buahan. Kemudian makanan yang berkhasiat yang ketiga ialah kumpulan ikan, ayam, daging, telur dan kacang. Nah, ini harus kita makan semua lah. Kaya dengan protein. Makanan ini kaya dengan protein untuk membina tubuh, untuk membesar. Berapa banyak nak kena makan? Makan secara sederhana. Utamakan ikan berbanding dengan ayam. Utamakan ayam berbanding dengan daging. Dah, saya ulang, utamakan ikan berbanding dengan ayam dan utamakan ayam berbanding dengan daging. Ikan sebaik-baiknya ambil setiap hari. Okey? Ayam ambil secara sederhana, jangan ambil hari-hari. Daging kurang sikitlah. Jangan ambil semua, ambil sekali seminggu pun sudah memadai daging. Dah. Okey, jadi kekacang juga baik. Boleh diambil hari-hari lah kekacang. Okey, yang keempat ialah kumpulan susu dan hasilan susu. Ya, susu, yogurt, Yakult, itu semua yang diperbuat daripada susu. Kaya dengan protein, kaya dengan kalsium. Kalau tak cukup kalsium, tulang jadi rapuh, mudah patah. Tak cukup protein, otak jadi lembab, tubuh lambat membesar. Berapa banyak nak kena ambil? Minum 1 gelas, paling kurang 1 gelas setiap hari. 1 hingga 3 gelas setiap hari susu. Ini penting, terutama kanak-kanak. Susu baik untuk otak. Kajian mendapati murid-murid yang diberi minum susu setiap hari mempunyai prestasi otak yang lebih baik berbanding dengan murid-murid yang tidak diberi minum susu. Tidak baik untuk otak jadi cerdas. Belajar-belajar jadi sangat-sangat baik untuk minum susu. Begitu juga orang dewasa baik minum susu supaya tulang dia itu tidak rapuh. Dah. Rasulullah SAW menggalakkan kita minum susu. Dah. Hak sains kata tu Islam ayat lama dah. Nabi kita amal lama dah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyebut kurma dan susu sebagai dua hal yang paling baik, dua makanan yang paling baik. Okey? Lalu kita ambil susu setiap hari. Bila bercakap mengenai susu, jadi yang dimaksudkan dengan susu itu bukan susu pekat manis. Susu pekat manis itu bukan susu, itu merupakan gula campur dengan lemak kelapa sawit campur dengan kerimau. Tidak ada susu dalam itu sebenarnya, kita tertipu. Susu lemak manis itu bukan susu. Itu bukan susu. Yang dimaksudkan di sini ialah susu tepung ataupun susu segar. Susu air kotak itu pun dikira sebagai susu. Susu apa tu dalam budak-budak suka tu, Yakult itu pun susu. Dading juga adalah produk susu. Dan orang kita ni memang jangan makan susu, tidak berapa suka makan susu. Tapi orang Arab, orang Mak Saleh dia suka minum susu, terutama susu segar. Kita tak berapa suka. Tak. Jangan susu segar jual. Tak. Kalau kita boleh amalkan minum susu segar ataupun kita beli susu dalam teh, kita amalkan susu terdebu tu, itu baik untuk kesihatan kita. Dan kerimau, susu manis itu bukan susu sebenarnya. Okey. Jadi itu di antara makanan yang baik untuk kesihatan kita. Kemudian apakah makanan yang kurang baik? Makanan yang tidak berapa baik, tidak sesuai untuk tubuh kita, yaitu makanan yang banyak lemak, banyak minyak, banyak kolesterol. Ini makanan yang tidak baik untuk kesihatan kita. Contohnya burger, KFC, kentang goreng, kek hari jadi, aiskrim, mayones, santan, ayam kucing. Mana guna santan, guna banyak lemak, itu adalah makanan yang tidak elok untuk kesihatan kita. Boleh menyebabkan berbagai penyakit kronik, boleh mengurangkan daya hafalan, mudah mengantuk, mudah sakit jantung, kencing manis darah tinggi dan sebagainya. Jadi kena kurang benda macam ni. Kurangkan lemak, kurangkan santan, kurangkan minyak dalam makanan kita. Okey? Kolesterol dalam makanan ni boleh dibahagikan kepada 4 kelas makanan. Yang pertama, makanan yang tinggi kolesterol. Contohnya ialah otak lembu, kuning telur, telur ikan, kepala ikan, ikan bilis yang tidak dibuang kepala, ayam sekali dengan kulit dia, tak buang kulit, daging bahagian berlemak,
dan organ-organ dalam haiwan, jantung, hati dan sebagainya. Ini kumpulan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol yang patut kita kawal, jangan makan selalu benda-benda macam ni. Okey? Kalau nak makan ikan bilis, buang kepala. Nak makan udang, buang kepala. Nak makan ayam, buang kulit. Okey, nak makan telur, hakkan kuning telur. Jangan makan banyak kuning telur. Putih tak apa. Kemudian yang kedua, makanan yang sederhana tinggi, kolesterol dia sederhana tinggi, ada tapi tak banyak. Contohnya daging tanpa lemak, ikan bilis yang dibuang kepala, udang yang telah dibuang kepala, ketam, sotong, sederhana kolesterol. Kemudian yang ketiga, makanan yang rendah kandungan kolesterol. Contohnya ayam yang telah dibuang kulit dia sebelum dimasak. Putih telur terendah kolesterol, tapi yang kuning itu terlalu tinggi kolesterol. Ikan rendah, susu rendah. Kemudian yang keempat, makanan yang tidak ada kolesterol, iaitu sayur-sayuran, buah-buahan, nasi, tidak ada kolesterol. Dan ini sebagai panduan kita. Bagaimana cara nak kurangkan lemak dan kolesterol? Okey, kita buang ayam, buang kulit, masak dengan cara bakar, kukus, begitu juga ikan. Dan masak dengan cara singgang, dengan cara bakar. Jangan guna banyak santan ataupun jangan guna santan. Kalau tumis dengan minyak yang sedikit. Sayur tumis dengan minyak yang sedikit ataupun masak air, itu lebih sihat. Dapat merendahkan kolesterol dalam tubuh kita. Bila kolesterol rendah, tubuh kita lebih sihat. Ikan singgah, comel daripada ikan goreng, lebih baik daripada masak lemak dan sebagainya. Hakkan santan 2-3 kali seminggu. Dan kalau tak makan santan pun tak apa. Utamakan ikan berbanding ayam, dan utamakan ayam berbanding daging. Pilih daging yang kurang lemak. Buang kulit ayam sebelum masak. Buang kepala ikan bilis sebelum makan ikan bilis. Kuning telur hakkan 1 hingga 2 biji seminggu. Jangan makan banyak. Okey? Sebab dalam kuning telur itu banyak kolesterol. Hakkan makan organ-organ dalam, kakak-kakak dalam. Perbanyakkan makan sayur, buah-buahan dan ulang-ulangan setiap hari. Ini cara kita nak kurangkan lemak dan kolesterol dalam tubuh kita. Okay. Ini piramid makanan, mungkin susah nak faham. Dia tunjuknya hak atas tu kecil, hak bawah tu besar. Hak atas tu lemak, minyak, gula, garam. Hak tu kita nak makan sikit, puncak tu makan kecil, atas tu dah. Tingkat hak atas sekali tu lemak, minyak, gula, garam. Hak tu kita nak makan sikit. Hak bawah tu besar tu boleh makan banyak sikit. Tengok buah-buahan boleh makan banyak. Nasi, mie itu boleh makan banyak, tapi ada sukatan dia. Okay. Ini kandungan gula yang tersembunyi dalam minuman dan kuih. Kita tengok di situ kandungan gula dia dalam gram dan juga dalam sudut teh. Minuman berkarbonat, gula ada 5 sudut teh. Air soya, satu ting ada 5,5 sudut teh. Teh tarik 5,5 sudut teh gula dalam itu. Kita terhabat. Tengok susu rupa-rupanya dia tipu, dia bubuk. Gula dalam itu campur dengan kerima, campur dengan lemak kelapa sawit. Air leci 1,5 sudut teh. Minuman bertenaga. Sebelah 3 suku sudut teh. Kuih Seri Muka 2 suku sudut teh. Ini contoh gula yang tersembunyi yang kita tak sedar. Orang Malaysia ni, terutama orang Kelantan, dia suka makan benda-benda yang manis. Gula. Rakyat Malaysia kuat makan gula. Kajian dapati 25 sudut teh gula setiap hari. Orang Malaysia makan gula. Sedangkan yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak lebih daripada 10 sudut teh gula. Jangan lebih. Tapi orang Malaysia ni makan kuat gula, terutama orang Kelantan. Sebab tu orang Kelantan ni gampang macam mana? Sebab suka kepada gula. Ini kolesterol dalam makanan. Saya sebut tadi ada dalam ni. Kalau nak tengok sebelah tepi oleh kanan itu kandungan kolesterol per sajian dalam miligram. Otak lembu 2,000 lebih. Siapa suka makan otak lembu itu bahayalah. Hati lembu, buah pinggan, telur ikan, hati ayam, daging, hati ayam kampung. Tengok, kita boleh banding. Hati ayam kampung lebih rendah kolesterol. Daging lembu tanpa lemak rendah kolesterol. Ikan selayar rendah. Sayur dan buah kosong kolesterol dia.
Tengok telur ayam sebiji 141 miligram kolesterol sebiji, termasuk yang putih, termasuk yang kuning. Bila dibuang kuning telur itu tinggal 15 saja, menunjukkan banyak kolesterol dalam kuning telur. Ikan bilis bila dibuang kepala makin kurang. Udang bila dibuang kepala kolesterol dia tinggal 6 berbanding dengan 14. Ayam kampung tengok sekali dengan kulit, paha dengan kulit ada 90 mg kolesterol, tapi bila kita buang kulit daripada 90 kolesterol tinggal 30 kan. Jadi kalau kita nak makan ayam, buang kulit lebih dahulu. Okay? Jadi itu contoh makanan yang tidak baik dan kurang baik. Makanan yang tinggi lemak, kolesterol, santan. Kemudian makanan yang tidak baik ialah makanan ringan, jeruk, masin-masin, gula-gula. Ini makanan yang tidak baik sebab dia tidak ada zat. Dalam jeruk tak ada zat, dari gula-gula tak ada zat. Dan apa makanan snack ke, kerupuk-kerupuk itu tidak ada zat. Yang ada ialah bahan kimia, bahan pengawet, garam, pewarna. Ini semua membahayakan kesihatan kita. Mudah kena penyakit, mudah kena jangkitan dan sebagainya, boleh menjejaskan otak kita. Bahaya bahan pewarna dalam makanan ringan. Hari ini banyak benda-benda budak-budak kanak-kanak suka makan itu mengandungi pewarna. Pewarna ini sebenarnya membahayakan kesihatan kita. Antaranya ialah dia boleh menyebabkan penyakit balak, boleh menyebabkan penyakit buah pinggan, boleh menyebabkan panas barat, budak-budak jadi beken kata-kata, kurang tumpuan dalam kelas. Ini kajian yang dibuat oleh Mak Saleh. Bahaya makanan ringan. Jadi pada anak-anak, adik-adik kena hati-hati ya. Makanan ringan ini kalau ada pewarna tu, termasuk air sirap apa semua tu tidak baik untuk kesihatan kita. Dan minuman berkarbonat, air gas juga tidak baik untuk kesihatan kita. Tinggi gula dan tinggi pewarna mengurangkan daya tumpuan belajar. Masalah hyperaktif, aktif sangat tak boleh hidup dia. Dia nak gerak semua. Cikgu mengajar dia tak bagi tumpuan, dia nak puas semua. Itu orang panggil hyperaktif.